Tak ada bahagia. Tak pembeli. Pembeli tanya sama. Harga apa tu macam jenis ubat-ubat ya. Tak ada bahagia. Perniagaan di bidang nursery memang menguntungkan walaupun sekadar tumbuh-tumbuhan. Namun ketahuilah, walaupun sekadar tumbuh-tumbuhan yang dianggap penyeri laman, tetapi peminat terhadap pokok-pokok buah-buahan, hiasan bunga dan herba agak ramai juga. Mungkin pada awal mencuburi bidang tersebut akan wujud cabaran terhadapnya, tetapi percayalah, ia hanya bersifat sementara. Hal ini memang diakui sendiri oleh seorang pembantu pengurus nursery Cik Hasim Cik Mah, Roliah binti Mamat dari kampung Lalang Pepuyu, Tanah Merah Kelantan ketika ditemui wartawan SRTV baru-baru ini. Katanya, pengalamannya dalam nursery itu yang mula ditubuh dan beroperasi pada bulan April tahun 2013 dianggap satu cabaran yang agak hebat. Ketika mula-mula beroperasi di kampung Lalang Pepuyu itu, hanya pokok buah-buahan seperti rambutan, dokong dan mangga dibekalkan. Sementara pokok bunga mula dijual di nurserynya pada tahun 2014. Sementara pokok hiasan seperti pokok kemboja dan bunga kertas adalah dalam ala kadar sahaja kerana itu yang sekadar mampu disediakannya. Namun, dia tidak menjual pokok herba. Bukan bermaksud dia tidak berminat dengan pokok herba. Sebaliknya, pokok berkenaan kehabisan bekalan dan untuk mendapatkan bekalan baharu memang terlalu sukar. Dalam hal ini, dia sememangnya agak kecewa disebabkan ramai pelanggannya yang sering bertanya tentang pokok herba itu. Menurut Rodiah, ketika nurserynya mula-mula beroperasi di kampung itu, modal yang diperlukan untuk mewujudkan nursery pada tahun 2013 itu adalah sebanyak RM20,000. Tetapi pada tahun 2015 ini, modal yang diperlukan adalah kira-kira RM100,000. Peningkatan harga setiap pokok dari RM10 pada masa dulu kini memerlukan mencecah RM50. Menurutnya, harga borong pokok-pokok di nursery ini adalah RM2.50 tetapi jika jualan runcit bergantung kepada pokok itu sendiri. Kalau pokok bunga ros dijual dengan harga RM6, sementara pokok-pokok yang lain dijual di antara RM9 atau RM10. Menurut dia, kebanyakan pokok-pokok dibekalkan atau didatangkan dari Thailand. Pihak pembekal akan menghantarkannya apabila ditempah dan setelah melunaskan semua bayaran. Selain itu, dia kini banyak menjual pokok kelapa yang cepat berbuah yang khusus didatangkan dari Bangkok, Thailand dan Johor. Sementara menurutnya, dari apa yang diperhatikannya, di antara jenis-jenis pokok yang digemari ialah pokok bunga. Katanya, minat kepada pokok bunga ini bukan sahaja menjadi tumpuan di kalangan kaum wanita, sahaja sebaliknya kaum lelaki juga menjurus ke arah yang sama. Pokok kemboja adalah pokok yang paling digemari pelanggan beliau. Hal ini disebabkan pokok kemboja amat menarik perhatian. Namun ada juga yang minat kepada bunga orkid. Sekarang ini jualan bunga orkid agak memberangsangkan kerana bentuk bunganya juga menarik. Apatah lagi pokok bunga orkid sentiasa subur dan sesuai dalam pelbagai keadaan. Walau bagaimanapun menurutnya, setiap pokok yang ada di nurserynya sentiasa menjadi pilihan pelanggannya berdasarkan kepada pandangan masing-masing. Sebab itulah dia cuba mempelbagaikan jenis-jenis pokok kerana tahap minat di kalangan pelanggannya sememangnya berbeza. Bercakap tentang keuntungan dalam bidang nursery berkenaan, bidang nursery memberikan keuntungan kepada peniaga kerana pelanggan sentiasa memerlukan pokok yang diinginkan seperti pokok buah-buahan, bunga, hiasan dan herba. Menurutnya, dengan hanya bermodalkan RM20,000 sebagai permulaan, perolehan pendapatan dari jualan melebihi dari nilai modal kerana pelanggan sentiasa datang membeli. Katanya, purata kehadiran pelanggan dalam sehari kadang-kadang mencapai 20 orang. Ini bergantung kepada hari cuti mingguan seperti Jumaat dan Sabtu. Jika hari-hari biasa seperti hari bekerja, pelanggan kadang-kadang boleh dibilang dengan jari, malah kadang-kadang tiada seorang pun yang datang pernah berlaku. Dari segi purata perolehan pendapatan sehari kadang-kadang mencapai RM2,000 sehari dan kadang-kadang RM5,000 memang tidak menentu.
Menurutnya, dia tidak berhasrat menjual baja. Ini kerana baja yang dapat dilihat di nurserynya itu adalah untuk kegunaan pihaknya semata-mata. Malah jika pelanggan-pelanggannya ingin membeli baja-baja tersebut, dia tidak menjual sebagaimana dalam kampit dan bungkusan asal. Sebaliknya dijualnya secara sedikit-sedikit sahaja. Malah menurutnya, selain baja, dia juga tidak menjual palsu kepada pelanggan-pelanggannya, walaupun ada permintaan terhadapnya. Palsu itu katanya hanya digunakan untuknya sendiri. Ditanya tentang adakah berhasrat untuk menjual baja dan palsu secara komersial, dia menjelaskan jika ada modal yang mencukupi ke arah itu, mungkin keinginan itu ada. Katanya, pada masa dulu dia pernah meletakkan palsu di bahagian hadapan nurserynya. Namun, apabila wujudnya aktiviti mencuri palsu-palsunya oleh individu yang tidak bertanggungjawab, jadi keinginannya untuk menjual palsu-palsu itu hilang. Hal ini pernah dilihatnya beberapa kali apabila ada individu yang memunggahnya melalui lori dan kereta dari nurserynya. Katanya, kebanyakan pelanggan beliau terdiri dari luar Kelantan seperti dari Terengganu.